Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak menerangkan, saya nak berkongsi tentang cara untuk berjaya untuk fasih bertutur bahasa Jawa seperti penutur jati lah. Okey. Sebab apa? Saya tengok ramai sangat orang yang cuba belajar bahasa Jawa tapi dia tak dapat menguasai bahasa Jawa tu dengan baik lah. Jadi hari ni saya nak berkongsi sebab saya pernah melalui perkara yang sama dahulu. Jadi kita nak berkongsi apa benda sebenarnya yang kita buat, sebab kadang-kadang ada orang buat benda yang sama tapi dia tak dapat hasil dia. Okey. Jadi dia ada beberapa elemen dan perkara ini sebenarnya saya telah kongsikan di dalam website jawahub.co. Jadi you all boleh pergi sahaja ke dalam website ini, jawahub.co. Okey, di dalam website ni saya ada tulis kat sini cara nak berjaya fasih bertutur bahasa Jawa seperti penutur jati. Mungkin tak samalah tapi kita orang kata lancar lah. Okey. Jadi dekat sini hari ini saya nak perkenalkan ada beberapa elemen lah, iaitu macam mana kita nak boleh berjaya bertutur dalam bahasa Jawa tu. Dan perkara ni saya ambil sebenarnya daripada satu video berbahasa Inggeris yang dituturkan ataupun dipresent oleh Alex Hormozi. Tajuknya adalah How to Win at Anything. Kita boleh berjaya dalam semua benda. Tapi dalam konteks hari ini, saya nak bawa kita untuk berjaya dalam bahasa Jawa, bertutur bahasa Jawa. Jadi ada 5 elemen penting sebenarnya yang saya nak kongsikan, iaitu yang pertama adalah kita sebut sebagai what. Okey. 5 elemen penting ni sebenarnya kelima-limanya penting. Okey, dan yang paling penting sekali adalah elemen nombor 4 dengan elemen nombor 5. Itu yang paling penting sekali. Tapi ramai orang tak fokus pada elemen nombor 4 dengan nombor 5. Jadi disebabkan benda tu dia tidak berjaya untuk bertutur bahasa Jawa. Okey. Jadi saya pergi pada satu-satu elemennya. Elemen yang pertama adalah what, iaitu apa. Okey. Kemudian elemen yang keduanya adalah how, bagaimana. Elemen yang ketiga adalah why, iaitu kenapa kita belajar. Kemudian yang keempat iaitu who, dan yang terakhir sekali adalah when. Kita tengok senang aja benda ni. Dia adalah 4W dan 1H kan. 4Y ataupun 4W lah dan 1H. Ini normal lah biasanya. Tapi hari ni saya nak kupas sikit supaya orang jelas. Saya dah tulis di dalam website jawahub.co ni, tetapi mungkin orang baca tidak merasakan apa yang saya rasakan. Jadi saya hari ni kita nak buat video ni supaya kita boleh explain macam mana kita boleh, orang-orang tak payah kita nak duduk di Pulau Jawa, tidak payah kita duduk dalam kelompok orang Jawa pun. Macam saya sendiri, saya duduk di Terengganu, tapi kita masih boleh untuk menguasai bahasa Jawa. Jadi 5 elemen ni sangat penting sebenarnya. Kita dah pernah buat sebenarnya elemen-elemen ni, tetapi cuma kita tak nampak dia punya picture, dia punya big picture dia. Okey. Jadi saya nak pergi pada elemen yang pertama lah, iaitu elemen what, apa. Sebenarnya ramai orang yang macam saya dekat sini, iaitu kita dah tahu kita ini tidak boleh berbahasa Jawa. Kita adalah berketurunan Jawa, tetapi kita tak boleh bertutur bahasa Jawa. Dan kita tahu bila kita tak boleh bertutur bahasa Jawa tu, kita nak belajar lah bertutur bahasa Jawa. Yang itu what, iaitu apa yang kita perlu lakukan. Itu yang pertama. Kita dah tahu apa yang kita perlu lakukan. Okay, kemudian pergi pada nombor 2. Iaitu how. Bila kita dah tahu apa yang kita perlu lakukan, iaitu kita pergilah pada step nombor 2, iaitu apa ataupun bagaimana kita nak lakukan perkara tersebut. Jadi macam saya dulu, saya tahu saya memang duduk dengan arwah mbah dulu, iaitu nenek saya. Nenek saya memang bertutur bahasa Jawa sepenuhnya. Tapi saya dan adik-beradik saya memang langsung tak boleh bertutur bahasa Jawa. Bukan sebab tak boleh, tapi malu. Sebab kita tak biasa. Jadi kita tak bertutur bahasa Jawa. Nenek bertutur bahasa Jawa dengan kita, kita balas bahasa Melayu. Dan bila kita masuk sekolah pun, kita hanya bersekolah menggunakan mediumnya adalah bahasa Melayu lah. Jadi kita tak boleh bertutur bahasa Jawa. Faham? Faham. Tetapi kefahaman tu sangat basic.
Okey. Jadi bila tapi saya ni sering mengaku orang Jawa. Saya ni mengaku saya ni adalah anak Jawa, lelaki Jawa. Tetapi masalahnya lagipun apa nama dia, ibu dan ayah saya dua-dua merupakan memang orang Jawa lah. Jadi bila dua-duanya Jawa, saya memang obviously lah Jawa. Jadi tetapi kita tak mampu untuk menuturkan bahasa Jawa tu. Jadi saya macam pelik, kita ada kekeliruan identiti waktu tu. Kenapa aku tak boleh cakap bahasa Jawa? Kenapa aku punya bahasa Jawa aku ni, apa yang aku boleh tuturkan ni sangat terhad, sangat basic. Jadi itulah dia membuat banyak persoalan-persoalan yang timbul dalam diri saya berdasarkan what tu tadi tu, iaitu what tu kita tahu kita tak boleh bertutur bahasa Jawa. Jadi tetapi kita ni adalah keturunan Jawa, orang Jawa, dan kita nak bertutur bahasa Jawa. Jadi bila kita dah tahu what tu, barulah kita akan pergi pada step yang nombor 2, iaitu how. Okey. Jadi kadang-kadang how ni dah ada. Even orang dah tahu, dah bagi tahu kita macam-macam. Okey. Kalau nak tahu terror bahasa Jawa, cakaplah bahasa Jawa. As simple as that. Okey. Jadi sekarang ni bila kita nak cakap bahasa Jawa, kita tak tahu nak bercakap dengan siapa. And then itu satulah. Nombor 2, mungkin how tu yang kita tak clear adalah kita nak belajar dari siapa. Nak belajar dari mak ke, nak belajar daripada ayah ke, nak belajar terus daripada nenek ke, siapa sumber rujukan kita. Yang ini kita tak tahu. Okay? Yang ini yang kita perlu banyak bimbingan lah. Biasanya kita macam clouded kat sini. Aku nak belajar dari siapa? Aku tahu aku tak boleh bahasa Jawa, tapi aku nak belajar daripada siapa? Aku nak belajar dekat mana? Apa sumber rujukan aku? Macam mana cara nak menulis dengan betul? Macam mana cara nak sebut dengan betul? Banyak benda-benda ni, how ni. Okay. Jadi kalau kita tak tahu what, apa yang kita nak capai, jadi kita punya how tu dia agak banyak cabaran sikit lah. Kita nak capai ke tempat tu, perjalanan kita tu, kita ada banyak cabaran-cabaran dia. Macam tak tahu nak belajar dengan siapa, tak tahu nak rujuk mana, ada ke kamus bahasa Jawa dan sebagainya lah. Jadi benda-benda ni semuanya sebenarnya how ni kita boleh atasi dengan kita beri pada diri kita simple steps, ataupun saya sebut sebagai baby step. Okay. Dan sebenarnya baby step ni saya dah buat pun. Macam mana you all nak belajar bahasa Jawa, saya dah berikan sebenarnya langkah demi langkah untuk mencapai, untuk boleh bertutur bahasa Jawa sebenarnya. Jadi sebenarnya how ni ada ramai sebenarnya orang di luar sana dah sediakan, iaitu blueprint macam mana you all nak terror. Macam mana boleh belajar melalui YouTube, boleh belajar melalui TikTok, boleh belajar melalui buku. Even saya pun ada buat buku, Yok Mojo dan sebagainya. Jadi how ni dia ada banyak caranya lah. Basically apa yang kita perlu buat adalah kita belajar sekarang ni. Kita start ambil langkah pertama untuk belajar. Tapi kita akan jumpa halangan kita yang pertama. Contohnya halangan yang pertama adalah kita dah belajar, aku tak tahu perkataan ni. Jadi apa kita perlu buat? Kita tanya orang lain. Contohnya tanya dekat mak kita. Contohnya mak kita pun tak tahu. Tak tahulah. Contohnya lah, saya bagi satu contoh perkataan senang. Walaupun dalam bahasa Jawa apa? Kita tanya mak kita, mak pun tak pernah pakai perkataan walaupun ni dalam bahasa Jawa. Jadi kita tak tahu perkataannya apa. Kita tanya dengan ayah kita. Ayah kita pun boh lah, tak tahu, tak pernah pakai perkataan ni. Jarang digunakan. Kita tanya kat orang lain. Tanya dekat apa nama dia, dekat mungkin nenek kita, atuk kita kalau ada lagi lah. Okay, ataupun kalau kita ada join group bahasa Jawa, kita boleh tanya kat dalam tu perkataan walaupun dalam bahasa Jawa apa. Jadi kita sebenarnya bila kita jumpa halangan, kita cari jalan untuk kita dapat tahu apa benda yang kita masalah tu. Jangan kita membesarkan masalah. Sebaliknya bila kita jumpa tembok, kita terus cari, kita buat baby step. Okay, aku nak tanya siapa, bila ada halangan, apa langkah seterusnya yang aku kena buat supaya aku boleh melangkaui obstacle yang ni dan kita boleh move on pada pembelajaran yang seterusnya. Okay, yang ini ramainya orang bila dia melalui jalan buntu, dia terus give up. Ramai orang begitu. Okay. Saya pun kalau boleh saya nak tunjuk dekat dalam, saya ada buat buku. Dan saya terima salah satu, lepas saya buat buku, saya buat survey.
Iaitu saya tanya pada orang-orang yang telah menggunakan buku ataupun orang-orang Jawa yang nak bertutur bahasa Jawa, apa masalah mereka bila nak bertutur bahasa Jawa. Salah seorangnya sebut masalahnya adalah benda yang dia belajar di dalam buku, apa yang saya tulis dalam buku, tak sama dengan apa yang dituturkan oleh keluarga mereka di rumah. Jadi dia mungkin ada perbezaan dialek sikit lah. Tapi dia tak cuba nak cari tahu perbezaan tu kat mana. Jadi dia stuck, dia terus stop. Dia tak belajar, dia tak sambung, dia tak cari solusinya. Jadi bila kita dah stuck, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu cari solusi, iaitu buat baby step, langkah demi langkah. Contohnya lah, saya bagi tahu hari ni, okey, kita dah tahu what kita nak tak tahu bahasa Jawa. Jadi kita nak kena terror bahasa Jawa lah, kena belajar bahasa Jawa. Jadi kita how ni adalah kita perlu belajar bahasa Jawa. Okay. Bila saya cakap belajarlah bahasa Jawa, ramai orang tak tahu macam mana nak buat. Okay. Jadi apa yang saya boleh buat, mungkin kita instead of kita cakap tentang satu konsep yang sangat general, kita pergi pada step yang lebih mudah untuk kita aplikasikan. Okey. Jadi langkah pertama untuk belajar bahasa Jawa tu, how tu tadi, you all boleh pergi ke dalam website jawahub.co. Okey, dalam website ni kita dah ada terangkan iaitu langkah demi langkah macam mana untuk belajar bahasa Jawa. Okey, dan langkahnya adalah seperti berikut. Nombor 1, kita buat ayat kita sendiri dalam bahasa Melayu. Kalau kita biasa bercakap bahasa Melayu lah. Kalau kita ni di rumah biasanya cakap bahasa Inggeris, kita mungkin boleh buat ayat menggunakan bahasa Inggeris. Ataupun apa-apalah bahasa yang kita biasa, bahasa utama kita di rumah, kita gunakan ayat tersebut untuk kita bina ayat. Okay. Kemudian langkah yang seterusnya, langkah yang kedua, okay, bila kita dah buat ayat, kita cuba terjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Dan untuk pengetahuan, bahasa Jawa ni dia ada bahasa Jawa kasar, dia ada bahasa Jawa halus. Jadi kita cuba terjemahkan semampunya ke dalam bahasa Jawa kasar dan juga bahasa Jawa halus. Contohnya, saya nak makan nasi. Senang je, kita buat ayat senang. Jadi kita cuba terjemahkan, aku arep mangan sego. Jadi kita boleh terjemahkan lagi ke dalam bahasa Jawa kromonya, bahasa Jawa halus. Kula badhe nedha sego. Jadi kita boleh terjemahkan macam tu lah. Okay. Tapi ada orang dia ada halangan di sini. Halangan dia adalah saya tak tahu kat mana nak cari perkataan bahasa Jawa halus ni. Okay. Jadi di dalam website yang saya sebut tadi tu, Jawa Hub tu, kita dah sediakan kamus ringkas. Kamus ringkas ni kamus yang paling asas lah untuk kita, perkataan-perkataan basic tu dah ada dalam tu. Jadi kita boleh cari dalam kamus tu. Okey, perkataan makan ni dalam bahasa Jawanya apa? Nombor 1, yang bahasa Jawa kasarnya adalah mangan. Kemudian ada nedha. Kemudian kita ada dahar. Okey. Jadi perkataan tu semua dah ada dalam tu. Jadi kita boleh ambil dan kita isi pada ruang kosong. Okey. Tapi sebabkan okey, tu satulah. Dah step nombor 3. Tengok how tadi tu kita pecahkan kepada baby steps. Kemudian step nombor 4. Macam mana kita nak sebut? Kita nak sebut dia neda ke, nedo ke, macam mana cara sebutan dia. Jadi yang ini pun kita ada guide macam mana kita nak menyebutnya, iaitu kalau A yang ada tanda, ada sebutan dia. Jadi yang ni you all perlu belajarlah cara sebutannya. Kita dah bagi step by step how ni. Jadi sebenarnya dengan mengikut cara yang kita tunjukkan ni, you all sebenarnya boleh belajar daripada kosong, start daripada kosong sehingga boleh menuturkan bahasa Jawa kasar, iaitu bahasa Jawa ngoko, dan juga bahasa Jawa halus, iaitu bahasa Jawa kromo. Tak ada masalah, boleh teruskan. Tetapi kita bukan ada obstacle lain. Obstacle-nya adalah okey, perkataan kamus yang saya bagi ni dalam website Jawa Hub ni terlalu sikit. Contohnya mungkin perkataannya ada dalam 20-30 macam itulah contohnya. Jadi saya nak cari perkataan lain. Saya nak cari perkataan lain, tak ada kat dalam ni. Macam mana nak cari? Yang itu boleh tanya saya. Saya bagi ruang sebenarnya di bawah sekali itu untuk tanya apa benda yang kita ada struggle lagi, masalah lagi. Kita masukkan dalam survey itu apa masalahnya,
Dan saya akan compliment nanti kan apa benda yang kita boleh bagi lagi supaya you all boleh ada perkataan-perkataan baru. Contohnya sekarang ni halangannya adalah saya tak tahu perkataan ni nak cari kat mana. Jadi macam mana nak cari? Jadi saya akan mungkin buat satu guide pula nanti untuk macam mana kita nak menggunakan kamus, nak mencari perkataan ni dalam kamus. Dia ada dia punya ilmu dia lagi. Sekarang ni bukannya kita tak boleh bertutur sebenarnya bahasa Jawa ni. Sebenarnya senang je. Tetapi disebabkan kita kurang skill tu. Dia ada banyak skill tau, stack of skills yang kita perlukan untuk mampu mencapai bertutur tu. Tapi masalahnya kita hanya ada skill yang 2-3 skill ni je. Ada banyak lagi skill kat atas ni yang kita tak ada. Jadi kita perlu stack dia punya skill tu saja sebenarnya. Jadi bila kita nampak halangan itu adalah untuk kita atasi, kita selesaikan dan juga membina skill baru. Bila kita ada skill baru, dah nampak cara dia macam mana nak naik ke atas sampai kita berjaya. Okey. Itu yang how ni lah. Okay. Kemudian kita ada yang nombor 3 ni, yang kita sebut sebagai why. Sekarang ni kita dah tahu macam mana cara dia. Okay. Tetapi bila kita dah tahu pun macam mana cara dia, ada ramai orang, dia dah tahu dah cara dia macam mana nak belajar. Dia dah tahu cara nak sebut. Dia dah tahu cara nak cari. Tapi dia masih lagi tak mampu untuk menguasai bahasa Jawa. Bukannya sebab dia tak ada skill, bukannya sebab dia tak tahu macam mana, bukannya sebab dia tak tahu apa yang dia tak ada, tetapi dia kurang why tu. Why itu adalah kenapa, ataupun why ni dia lebih kepada motivasi kita. Okay. Dan kita tahulah motivasi ni something yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi kita tak boleh mengharapkan pada motivasi untuk belajar bahasa Jawa. Okay? Kita perlu buat satu rutin setiap hari untuk kita belajar bahasa Jawa ni. Kita tak boleh mengharapkan pada motivasi saja. Sebab motivasi kita ni dia macam iman kita lah. Ada hari turun, ada hari naik, ada hari semangat kan. Ada hari tak ada semangat langsung. Jadi kita perlu create satu rutin sebenarnya untuk kita belajar setiap hari. Okay. Yang ni yang berlaku banyaknya. Dan sebenarnya saya sebelum ni pun pernah buat kelas berbayar. Bayar tau, orang bayar. Jadi saya kata nak join kelas bayar RM100. Orang bayar RM100, besok tak datang. Tak kebelik tu. Kita dah konon-kononnya orang kata bila kita bayar tu, itu adalah komitmen untuk dia datang. Bila dah bayar, biasanya mesti datang. Berbanding kalau kita bagi free lah. Kita bagi free, biasanya orang memang tak hargai. Alah, benda free, tak datang pun tak apalah, bukan aku bayar pun kan. Tapi saya dah buat kelas berbayar. Malangnya dibayar 100 hari ni, besok tak datang dah. Itu kadang-kadang kita, orang kata hari ni waktu dia dapat mesej tu kan, wah menarik ni kelas Jawa ni, semangat. Besoknya terus dah tak ada semangat dah. Jadi semangat tu sesuatu yang ataupun motivasi ni seperti iman kita lah, dia turun naik. Jadi kita tak boleh mengharapkan pada motivasi kita untuk kita mahir, untuk kita membina habit baru untuk belajar bahasa Jawa ni. Jadi kita perlu membina rutin kita sendiri, iaitu macam mana kita nak bina rutin kita. Yang ni saya akan go through nanti. Okey. Dia ada satu lagi elemen, iaitu elemen ini iaitu kita sebut sebagai deprive, kekurangan. Apa yang kita rasa kurang? Kan ramai orang dia nak belajar bahasa Jawa ni sebab dia nak bertutur dengan saudara mara kat kampung, ataupun atuk nenek dia kat kampung lah, mbah-mbahnya kat kampung kan. Apa yang berlaku, dia sekarang ni semangat nak belajar, tiba-tiba mungkin 2-3 minggu akan datang, tiba-tiba mbahnya dah meninggal. Jadi aku dah tak ada reason dah nak belajar bahasa Jawa. Mbah dah tak ada dah, jadi tak perlu dah belajar. Kadang-kadang kita punya reason tu, kita punya why tu tak cukup kuat. Okay. Dan ini sebenarnya kita selalu buat tau, setiap tahun. Setiap tahun kita ada resolusi tahun baru. Jadi tahun baru ni kita letak kita apa kita nak capai, kan. Kemudian apa yang kita nak capai itu, kenapa kita nak capai. Biasanya kita akan letak apa yang kita nak capai itu adalah what tadi tu, yang elemen pertama tu. Kemudian kenapa kita nak capai.
Tetapi tak sampai-sampai sebab kita tak ada nombor 4 dan nombor 5 ni sebenarnya. Sebab lagi satu motivasi kita turun naik. Jadi kita tak bina rutin tu. Jadi apa yang penting sebenarnya kita membina rutin. Rutin ini saya nak perkenalkan, biasanya saya perkenalkan juga sebelum ni di dalam kelas saya, iaitu 100 hours rule. Apa nama dia? Prinsip 100 jam. Okey. Yang ini kita akan masuk dalam bab yang elemen keempat dan juga kelima lah. Jadi why ni penting. Kalau kita lebih, saya bagi satu contoh mudah lah. Contohnya lah kita naik panjat gunung atau panjat bukit lah kan. Kita tak bawa air ni. Kita naik gunung dan naik sampai tinggi. Kemudian kita terlupa bawa air. Jadi kita waktu tu kita sangat deprive, sangat rasa penat dan sebagainya. Kita rasa nak minum sangat. Kita rasa haus gila ni, aku memang nak turun ni, aku nak minum. Jadi kita nak sangat benda tu sebab kita tak ada benda tu. Okey. Jadi bila kita turun, kita akan bantailah minum. Oh, sampai puas. Aduh, lega minum. Okey. Tapi bila contohnya kita dekat bawah tu, kita dah minum, dah puas minum kan. Minum air kosong, dah puas. Orang bagi, nak kau nak tarik tak? Kita dah kekenyangan minum air kosong tadi tu. Kita air tarik pun dah tak nak lah. Sebab apa? Sebab kita dah hilang kita punya deprive tu, kita punya rasa keinginan tu. Jadi salah satu caranya macam mana untuk kita tingkatkan kita punya deprivation tu adalah kita tidak boleh hanya kita punya aim tu sekadar nak bertutur je. Kalau sekadar nak bertutur je, tak payahlah cakap bahasa Jawa, cakap bahasa Melayu pun boleh, cakap bahasa Inggeris pun boleh. Kita kena ada deprivation yang lebih dalam, yang lebih tinggi, ataupun kita rasa something yang kita nak tu sangat jauh daripada kita. Jadi kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai benda tu. Okay? Jadi kalau kita hanya nak bertutur je, sebab kalau kita balik kampung, orang kampung kita cakap bahasa Melayu pun dia faham. Jadi kita cakap je lah bahasa Melayu. Dia tak ada masalah. Maksudnya kita punya why tu tak cukup dalam, tak cukup deprive, tak cukup orang kata tak cukup padu lah untuk kita nak belajar tu. Jadi kita rasa macam tak belajar tak apalah, sebab aku boleh bertutur guna bahasa lain dengan sesaudara mara, boleh cakap bahasa Melayu, boleh cakap bahasa Inggeris, boleh cakap bahasa lain dan sebagainya kan. Jadi apa pentingnya aku nak belajar bahasa Jawa ni? Tak ada kepentingannya. Jadi tak cukup why tu tak cukup dalam. Jadi saya nak menyeru lah. Kalau you all nak belajar, nak start belajar, kena fikirkan why yang lebih dalam. Supaya bila kita tahu benda ni penting, kita mula tanam kita punya rutin. Tapi kalau kita tak rasa benda ni penting sangat, kita tak rasa dia terlalu important untuk kita, kita tak bina lah dia punya tak tanam benih dia sekarang. Itu yang berlaku. Okay. Dan dua yang terakhir ni sebenarnya yang paling penting lah, iaitu elemennya adalah who, dan juga yang terakhir sekali adalah when. Okay. Who ni adalah kita ni nak jadi siapa. Okay. Sekarang ni kita ni mungkin orangnya adalah orang Jawa ataupun keturunan Jawa yang tidak boleh bertutur bahasa Jawa. Okey. Jadi kita punya aim, kita mau menjadi orang Jawa yang baru lah. Ini kita yang lama. Kita nak mencapai kita yang baru, iaitu orang Jawa ataupun keturunan Jawa yang mampu menuturkan bahasa Jawa lancar, seperti native speaker, seperti orang yang memang lahir dan duduk dalam kalangan orang Jawa kan. Orang nak bincang cakap bahasa Jawa sepenuhnya pun kita mampu. Jadi kita nak pergi ke that level. Jadi macam mana kita nak pergi pada that level tu? Okey. Kita nak menjadi orang tersebut, orang yang baru tersebut. Kita nak memiliki kosakata-kosakata bahasa Jawa yang kita tak miliki sekarang ni. Sekarang kita tak ada. Kita nak pergi pada level yang kita memiliki benda tu, menjadi orang tersebut. Dia punya perkara yang kita perlu buat adalah do saja. Untuk merapatkan gap ni, untuk kita pergi close the gap ni, untuk mencapai orang yang kita nak ni, kita hanya perlu do, iaitu buat. Kita nak memiliki apa yang orang tu miliki, kita buat. Kita nak menjadi orang tersebut, kita buat. Dia punya keywordnya adalah do.
dan do more. Buat lebih banyak. Bila kita buat lebih banyak, kita akan menjadi orang tersebut. Okay? Okay. Itu adalah dia punya essence nya. Jadi kalau kita ada 3 yang pertama tadi, iaitu kita tahu what kita, iaitu kita ni orang Jawa, tak boleh cakap bahasa Jawa. Kita tahu dah langkah-langkah dia macam mana nak belajar bahasa Jawa. Kita dah tahu, dah ada deep ke dalam diri kita tu, maksudnya kenapa aku belajar bahasa Jawa, kan? Kenapa aku nak kena buat ni dan sebagainya. Tetapi kalau kita ada semua ni, tapi kita tak do, kita tak akan dapat lah basically. Kalau kita tak start buat hari ni, kita tak akan dapat. Okay? Yang itu dia punya essence je. Okay? Iaitu kita nak menjadi orang yang baru. Okay? Kita perlu do. Okay. Dan yang terakhir ni paling penting lah, iaitu when. Yang ini paling menarik sebab apa? Yang ini selalulah orang buat. Iaitu especially bila nak diet lah. Aku nak start diet lah. Bila? Nantilah hari Isnin nanti. Bila sampai hari Isnin, alamak, malas lah pula hari Isnin ni, mandi blues. Nantilah Isnin nanti. Jadi dia nanti sehingga akhirnya dia tak buat pun. Okay, itu when. Okay. Satu perkara yang kita perlu, yang saya nak jelaskan kat sini adalah when ni, bila kita nak start. Ramai orang juga berfikir yang kita perlu start bila kita ada masa lapang. Bila macam hari tu hari lah. Kelas bahasa Jawa, awal-awalnya dulu kita buat waktu PKP. Sebab orang tak tahu nak buat apa kat rumah. Jadi orang ada masa lapang. Jadi kita pun buat kelas bahasa Jawa. Jadi ramai orang join waktu tu. Okay, sebab dia free waktu tu. Kemudian bila dah habis PKP, orang dah boleh keluar, dah boleh jalan-jalan, dah benda semua. Okay, semua orang dah tak join pada kelas, dah tinggalkan kelas. Yang join seorang dua orang je. Okay, semua orang belah. Sebab apa? Sebab dia dah tak free. Okay. Jadi benda yang saya nak tekankan pada when ni adalah bila kita nak start untuk belajar bahasa Jawa, seelok-eloknya adalah sekarang, now. Okay, now tu bermaksud sekarang, dan juga bermaksud waktu kita now ni, waktu kita tengah sibuk. Okay. Sebab apa? Cuba bayangkan kita tengah, kalau kita buat satu benda waktu kita tengah free, waktu kita tengah tak free nanti, waktu tengah sibuk, kita akan tinggalkan perkara tersebut. Tetapi kalau kita buat sesuatu waktu kita tengah sibuk, kita masukkan habit baru waktu kita tengah sibuk, waktu kita tengah lapang pun kita akan terus berkekalan buat perkara tersebut. Betul tak? Jadi contohnya aku nak pergi gym contohnya. Tapi kalau kita pergi gym waktu kita free je, nanti kan bila dah sibuk lah meeting, tak sempat nak pergi gym. Okay, jadi kita akan buang that habit yang baru tu. Saya pernah buat macam tu dulu sebenarnya. Iaitu kita mula-mula waktu tengah cuti. Waktu tu saya di UK, tengah cuti, kita pun excited pergi gym, subscribe gym membership 24 bulan. Memang 2 tahun tau. 2 tahun dah bayar in advance. Okay. Itu bulan tu je saya datang. Bulan depannya saya tak datang lah. Sebab bulan depannya dah masuk kelas, dah sibuk apa semua, tak sempat nak pergi gym. Jadi kita sempat pergi gym tu 1 bulan je. Kita bayar 24 bulan. Memang orang kata tak guna lah waktu tu. Rasa membazir duit lah sebab kita dah ada kontrak waktu tu. Jadi itulah yang banyaknya berlaku. Kita banyak start tapi kita free. Jadi bila kita tak free, kita tinggalkan. Jadi untuk belajar bahasa Jawa ni, simple saja yang saya cuba cadangkan, iaitu 5 elemen ni adalah kelima-lima elemen ni penting. Kita tak boleh, kalau kita tinggal salah satu, kita kebarangkalian kita untuk fail tu lebih tinggi. Okay, kita mungkin ada why kita. Kenapa kita nak, why kita yang dalam. Kenapa kita nak belajar bahasa Jawa contohnya. Okay, dan kita tahu sekarang ni condition kita, kenapa kita tak mahir bahasa Jawa. Kemudian kita tahu dah cara dia. Okay, tapi kalau kita tak buat benda ni sekarang, kita tak do now, do element ni iaitu buat dan juga sekarang, dia akan menjadikan kita tidak boleh mencapai hasil tu dalam masa yang kita mahukan lah. Okay. Macam saya sekarang ni, saya start belajar bahasa Jawa daripada tahun 2015. Okay. Saya nak cerita sikit yang saya waktu awal-awal dulu, saya duduk dengan nenek saya daripada kecil sehingga besar.
Dan memang saya tak boleh betul-betul bahasa Jawa. Memang kami membesar menggunakan bahasa Melayu. Sekolah pun sekolah biasalah, sekolah kebangsaan apa semua kan. Jadi kita memang betul-betul bahasa Melayu sepenuhnya, even di rumah. Tetapi nenek saya dan mak dan ayah saya di rumah biasanya akan betul-betul menggunakan bahasa Jawa. Jadi kita biasa dengar perkataan-perkataan bahasa Jawa tu. Okey. Cuma kita tak biasa menuturkan. Jadi orang cakap dengan kita, kita faham. Tapi bila kita nak balas balik tu, kita tak boleh balas. Satu sebab kita segan lah kan, tak biasa. Jadi selama saya hidup 20 lebih tahun, sehingga tahun 2015, waktu tu umur berapa tahun lah umur, saya berbalik daripada UK waktu tu. Saya rasa macam, kenapa aku tak boleh cakap bahasa Jawa? Kita mengaku Jawa tapi kita tak boleh cakap bahasa Jawa. Jadi itu adalah langkah pertama saya mula do now. Saya balik saja daripada UK tu, saya terus buat yang nombor 5 dan 6 ni, iaitu do now. Iaitu kita tahu kita tak boleh cakap bahasa Jawa, elemennya. And then lepas tu, waktu tu saya tak tahu lagi macam mana. Kita tahu kenapa kita nak kena betul bahasa Jawa, sebab kita ni orang Jawa tapi kita tak tahu bahasa Jawa kan. Jadi kita dah tahu why-nya, kita dah tahu what yang kita nak buat, tapi kita tak tahu how lagi. Tapi apa yang saya buat, saya do now. Apa yang saya do now, saya terus pergi pada Google, kita cari macam mana nak belajar how ni. Okay? Iaitu bila kita cari, kita nampak. Iaitu mula-mula kita belajar, saya belajar menggunakan tulisan Jawa. Tulisan seperti tulisan orang India tu, tulisan Tamil tu. Jadi saya belajar tulisan tu. Kita ada halangan, memang banyak halangan bab how ni. Iaitu halangan kita yang pertama adalah saya tak tahu nak baca tulisan Jawa tu. Jadi bila tak tahu nak baca tulisan Jawa tu, saya terpaksa Google macam mana nak baca. Tak ada guru waktu tu. Jadi dah tahu macam kemudian saya terjemahkan. Okay, saya alih daripada tulisan Jawa tu ke tulisan Rumi. Jadi kita dah tahu, dah boleh baca lah dalam Ruminya. Tapi kita ada halangan lain bila kita nak buat ni. Yang how ni, kita ada halangan dia lagi. Iaitu halangannya tak faham. Sebab apa? Sebab itu adalah dokumen rasmi. Okay? Dokumen tu disebut sebagai Paugeran Sriwedari. Iaitu dokumen macam mana nak menulis menggunakan tulisan Jawa. Tak faham. Rupa-rupanya kenapa tak faham? Bahasa Jawa halus. Jadi memang ada halangan. Kita terus sekali lagi kita belajar. Okey. Contohnya perkataan-perkataan yang awal saya jumpa adalah perkataan contohnya macam wonten. Wonten ni benda tak pernah dengar Mbah sebut perkataan wonten ni. Sebab biasanya kita guna kat rumah, kita gunakan bahasa Jawa kasar saja, bahasa Jawa halus kan. Jadi bahasa Jawa kasar, bahasa Jawa ngoko tu, bukan Jawa halus Jadi tak pernah dengar. Dan kita pernah dengar mak saya sebut yang bahasa Jawa halus ni abah tahu. Tapi cuma susah sikit. Itu yang biasa kita dengar. Kita dah ada impression dalam kepala dia susah, hanya orang tertentu saja tahu, tak semua orang tahu. Itulah benda-benda yang impression kita tentang bahasa Jawa halus ni. Jadi tapi saya terbalik, saya belajar melalui bahasa Jawa halus dulu. Jadi bila kita tahu perkataan-perkataan tu, contohnya wonten, saya cari wonten ni apa maksudnya. Lepas tu ada, no. Jadi kita cuba matchkan. Saya cuba matchkan daripada bahasa Jawa kasar dengan bahasa Jawa halus dengan bahasa Melayu. Bila kita matchkan, ini rupanya maksud dia. Jadi kemudian saya work backward waktu tu. Macam mana untuk sampai kita boleh mampu bertutur, saya mampu untuk bertutur bahasa Jawa lah. Dan saya rasa menarik lah waktu tu. Sebab benda ni saya tak pernah tahu, tak pernah belajar secara formal. Mbah tak pernah bagi tahu, mak dan ayah saya pun tak pernah bagi tahu tentang bahasa Jawa halus ni. Walaupun ayah saya tahu, pandai betul-betul sikit-sikit bahasa Jawa halus kan, tapi tak pernah dikongsikan dengan anak-anak. Jadi dia buatkan saya rasa macam nak tahu lebih dalam lagi. Itulah yang membuatkan saya, orang kata apa, korek sehingga saya dapati mitos yang orang sebut tentang bahasa Jawa tu. Bahasa Jawa ni susah. Tak susah, senang saja. Iaitu dia sama sahaja macam bahasa Jawa, bahasa Melayu, ataupun sama sahaja macam bahasa Jawa kasar tu. Iaitu kita boleh direct translate daripada bahasa Melayu pergi bahasa Jawa halus, boleh. Okay? Ataupun kalau you all dah tahu bahasa Jawa kasar, boleh direct translate pergi bahasa Jawa halus, boleh, tak ada masalah.
Senang saja. Jadi ini mitos sebenarnya. Nombor dua, hanya orang tertentu sahaja yang tahu bahasa Jawa halus ni. Tak sebenarnya. Cuma kita kena memahami yang orang bahasa Jawa halus ni, kita hanya bertutur bahasa tu pada orang yang lebih tua daripada kita. Macam contohnya saya cakap dengan tuan-puan, contohnya saya baru first time jumpa, kita instead gunakan aku, engkau, saya akan gunakan saya, tuan, puan, macam tu kan. Itu adalah bahasa kita, bahasa yang lebih halus, bahasa yang lebih sopan santun. Begitu juga dengan bahasa Jawa. Jadi kalau nak digunakan tu bahasa Jawa halus ni hanya digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua. Jadi sebab itulah kita tak pernah dengar, jarang dengar bahasa halus ni. Sebab orang tua seperti nenek-nenek kita, atuk kita, bila bercakap dengan anak-anak dia, mestilah menggunakan bahasa Jawa yang biasa ni, tak menggunakan bahasa Jawa yang halus. Jadi kita kurang mendengar bahasa ni. Jadi bila kita kurang mendengar, itu yang menyebabkan kita rasa macam blur sikit lah. Bila mula-mula dengar tu macam, kenapa macam bahasa alien, bahasa ni asing sangat rasanya. Itu kita kena faham situasinya. Jadi dia bukanlah digunakan oleh golongan tertentu sahaja. Dia sebenarnya dia lebih kepada ia tidak diajarkan kepada kita. Ia tidak digunakan sehari-hari. Dia macam pelik lah kalau tiba-tiba mak bapak nak bercakap bahasa yang sopan dengan anak-anak, bahasa yang terlalu halus ni. Jadi tapi sebenarnya dia satu amalan yang baik sebenarnya. Kalau ibu bapa instead of mengajarkan anak-anak gunakan aku engkau kan, mak bapak biasanya itu kan kita biasanya suruh anak tukar. Contohnya anak kita cakap kau ni, kita tukar, tak elok cakap macam tu. Cakap baik sikit. Contohnya dia cakap dengan orang tua kan, kita akan tegur benda tu. Jadi benda ni adalah satu amalan yang baik sebenarnya untuk kita merubah ataupun berubah, iaitu kita mengajarkan anak kita bahasa Jawa halus ni supaya dia bercakap dengan orang lain lebih sopan lah. Iaitu dia punya tujuannya. Jadi mitos-mitos ni bila kita belajar, kita mendalami, kita pecahkan mitos-mitos ni. Okay. Dan macam mana untuk kita jadi berjaya sampai saya boleh bertutur bahasa Jawa kasar dan bahasa Jawa halus sekarang ni. Even sekarang ni ada sebahagian orang Jawa Indonesia pun belajar bahasa Jawa dengan saya. Okay. Padahal saya dulu ni tak kerti bahasa Jawa. Disebabkan apa? Disebabkan saya dah go through 5 perkara ni tadi. Okay. Yang paling penting tu yang 2 terakhir lah, iaitu do now. Kita buat waktu kita tengah sibuk. Okay. Kita spend masa sedikit, iaitu untuk kita buat supaya kita boleh menguasai. Okay. Dan do now ni sebenarnya dia tak ambil banyak masa pun. Okay. Iaitu saya nak terangkan tentang yang why ni tadi. Iaitu kita banyak ikut motivasi bila kita nak buat sesuatu. Kita ikut kita mood kita nak buat. Okay. Apa yang saya cuba nak kongsikan adalah kita jangan ikut kita punya mood. Okay. Macam mana kita nak set adalah saya terangkan tentang satu konsep yang disebut sebagai 100 hours rule. Konsep 100 jam. Okay. Dalam konsep 100 jam ni, apa yang kita buat adalah 100 jam setahun. Kalau kita buat sesuatu selama 100 jam setahun, kita akan dapat buat kita akan jadi lebih baik berbanding 95% orang lain di luar sana. Okay, kalau kita buat sesuatu 100 jam setahun, kita akan jadi lebih baik berbanding orang lain di luar sana. 100 jam setahun ni bukanlah bermaksud hari ni kita bantai 100 jam. Satu hari pun ada berapa jam je, 24 jam je. Jadi tak adalah kita bantai sampai macam 3 hari, contohnya 100 bagi 24 apa? Contohnya 5-6 hari kita bantai sampai sampai jahanam kan. Itu tak bukan macam tu konsep dia. Konsepnya adalah 100 jam tu setahun. Kita cuba bahagikan 100 jam tu bahagi dengan sehari lah. Kita akan dapat sehari lebih kurang dalam 17 minit. Okay? Jadi kita tak ambil masa banyak sangat. 17 minit saja satu hari. Kita cuba aplikasikan bahasa Jawa tu. Macam mana caranya? How tu kita dah ajar, ada dalam website. Okay? Jadi
kita aplikasikan 100 jam tu untuk kita belajar bahasa Jawa, untuk kita praktis buat ayat, praktis bertutur. Jadi insyaAllah kita akan jadi lebih baik dan insyaAllah mampu untuk bertutur bahasa Jawa dengan lebih lancar. Okay, kita jumpa dalam video yang berikutnya, yang kita akan go through pula tentang how. Okay, yang ni hari ni kita cerita tentang overview, bagaimana kita nak berjaya dalam menuturkan bahasa Jawa. Jadi saya akan buat video yang seterusnya, nanti kita akan pergi pada how, iaitu langkah demi langkah macam mana kita nak start belajar bahasa Jawa, buat ayatnya sendiri. Okay, kita akan tengok nanti. Jadi terima kasih banyak kerana menonton video ni. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.